Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga rakan tugas Hafizi Azaman dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat, dan di mana kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat ini yang memberikan tumpuan khas mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, dalam segmen Realiti Rakyat kali ini kita ingin membawakan isu yang dihadapi masyarakat di Karambunai dan juga di Sabah melihat kepada pandemik COVID-19 ini. Dan kalau kita nak ketahui lebih lanjut, iaitu Karambunai ini terletak kira-kira ataupun tidak jauh dari kota Kinabalu di Sabah, dan secara umumnya kawasan ini didiami oleh masyarakat dari pelbagai latar belakang penduduk, dan ada yang tinggal di kawasan perumahan, ada yang tinggal di rumah pangsa, kampung tradisi, mahupun ada penduduknya masih tinggal di kawasan setinggan, Bizi. Ya, dan semestinya apabila pelaksanaan PKP dikuatkuasakan, rakyat yang sebilangan besarnya bekerja secara gaji harian terjejas kerana tidak dapat mencari sumber rezeki. Begitu juga dengan melihat kepada perusahaan kecil sederhana PKS dan perusahaan mikro di Sabah, dan pastinya banyak yang terkesan. Oleh itu, untuk memperincikan mengenai perkara ini, kita bersama dengan Adun Karambunai, merangkap pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah, YB Azhar Datuk Matusin. Assalamualaikum YB. Selamat pagi. Selamat pagi. YB, sepanjang PKP bermula daripada 18 Mac lalu kan, bagaimana situasinya di Karambunai? Adakah ada yang terputus bekalan makanan? Apakah isu pokok yang dihadapi oleh penduduk di sana? Kita nak mendalami masalah yang dihadapi oleh penduduk terlebih dahulu dan juga isu-isu yang berkaitan. Terima kasih Syah. Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Seperti yang Syah jelaskan tadi, bahawa sebahagian daripada penduduk di N12 Karambunai ini terdiri daripada penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan Setinggan. Dan untuk makluman, kawasan Setinggan di N12 Karambunai ini adalah kawasan yang paling ramai setinggan di seluruh negeri Sabah, dan sudah pasti cabarannya begitu hebat. Dan seawal 18 Mac apabila kerajaan mengumumkan PKP fasa pertama, sehari selepas itu saya telah mengarahkan semua jentera dan pemimpin-pemimpin tempatan, pemimpin kawasan saya untuk menggerakkan jentera masing-masing, di mana kita telah mengarahkan supaya bekalan-bekalan makanan dapat disediakan kepada rakyat ataupun penduduk yang terkesan, terutamanya rakyat yang terkesan yang hilang wang mata pencarian lantaran daripada COVID-19 yang melanda di seluruh dunia ini. Dan alhamdulillah setakat ini, sehingga pada bulan puasa, bulan Ramadan yang lepas, kita telah mengagikan lebih kurang sejumlah lebih 15,000 pek makanan kering kepada seluruh penduduk di kawasan saya. Dan seperti yang kita maklum bahawa N12 Karambunai ini adalah kawasan suburban di mana kita tidak dapat menjangkakan kepadatan penduduknya, di mana saya rasa ianya kita ada lebih daripada 100,000 penduduk. Seperti bandar-bandar lain besar di negara kita, adalah satu tempat tumpuan kepada rakyat negeri Sabah untuk berhijrah, dan kebanyakan mereka ini tinggal di kawasan N12 Karambunai. Jadi kepadatan pendudukan itulah yang telah menjadi cabaran kepada kita. Walau bagaimanapun,
dengan dengan kerjasama semua pihak, kita telah sedikit sebanyak berjaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Baik, YB. YB mengatakan cabaran utama adalah dari segi kepadatan penduduk di Karambunai itu sendiri. Ya. Dan saya tahu pelbagai inisiatif telah dijalankan di pihak YB di peringkat DUN Karambunai sendiri. Dan mungkin kita nak recap semula bagaimana agaknya bantuan-bantuan ini disalurkan kepada mereka yang begitu terkesan akibat PKP, PKPB dan juga akibat COVID-19 ini secara totalnya. Dan juga kita ingin melihat bagaimana agaknya sambutan perayaan ataupun sambutan Ramadan di Karambunai sendiri dan juga perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga Pesta Keamatan tempoh hari. Bagaimana agaknya kemeriahan di sana dan apa agaknya inisiatif dijalankan di pihak DUN sendiri untuk membantu ataupun insentif yang disalurkan kepada rakyat di sana? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya telah menggerakkan pemimpin tempatan untuk mengenal pasti mereka-mereka yang terkesan, dan sudah tentunya mereka ini yang terdiri daripada ketua-ketua kampung, pemimpin-pemimpin pengurusi MPKK, pengurusi surau, pengurusi gereja, masjid di kawasan saya telah gerakkan mereka. Setiap barangan yang kami kumpul, kami akan hantar kepada mereka dan merekalah yang akan mengenal pasti siapa yang layak. Dan kita tidak meminta rakyat kita untuk membuat permohonan. Kita hantar kepada pemimpin-pemimpin tempatan ini dan kita biarkan mereka yang mengenal pasti orang-orang yang terkesan. Dan alhamdulillah setakat ini secara keseluruhannya memang semua pihak berpuas hati, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain seperti NGO, swasta dan orang-orang perseorangan yang banyak membantu kita dalam menggerakkan pengagihan bantuan-bantuan makanan. Bukan itu saja, malahan kita sedar bahwa ramai juga keluarga yang mempunyai bayi-bayi yang keputusan bekalan susu misalnya. Jadi untuk itu kita tubuhkan satu unit khas untuk menangani masalah-masalah sedemikian. Dan seperti yang Syah tanya tadi, perayaan Keamatan dan bulan puasa serta hari raya. Bulan puasa lepas saya telah mengadakan satu program bagi mengimarahkan suasana bulan puasa. Maklumlah bulan puasa kali ini kita tidak dapat ke masjid, tarawih terpaksa dibuat di rumah, dan untuk itu saya telah mengadakan satu program pengagihan bubur lambuk, di mana kalau biasanya kita bubur lambuk ini kita agihkan satu tempat, tapi kali ini kita buat di seluruh kampung di kawasan N12 Karambunai, di mana ketua-ketua kampung, pengurusi MPKK akan mengedarkan lambuk masing-masing. Kita sediakan peruntukan dan alhamdulillah program ini kita akan teruskan pada masa-masa akan datang, dan sambutannya begitu baik. Dan yang membanggakan kita adalah tahap disiplin di kalangan penduduk dalam kita mengadakan program ini amat tinggi. Penjarakan, misalnya kebersihan, kita praktikkan. Dan begitu juga di peringkat Sabah, negeri Sabah pula, sambutan keamatan kita buat secara online dan sekarang ini masih berjalan. Dan begitu juga hari raya kita seperti juga di tempat-tempat lain di seluruh Malaysia, masing-masing mengadakan solat hari raya di rumah masing-masing dengan keluarga, dan macam di tempat lain juga kemeriahannya tidak kurang, dan tari silaturahim terus diadakan, diteruskan. Dan begitu juga dengan saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam turut bersama-sama mengucapkan ucapan selamat hari raya dan sebagainya. Terima kasih.
Betul tu YB. Saya pun baru-baru ni tengok dekat satu laman Facebook ada Pesta Kaamatan, selalunya ada Unduk Ngandau dan juga Sugandoi itu. Sugandoi dibuat secara online atau dalam talian itu. Itu yang menariknya dan juga adaptasi normal baru dalam ketika kita menyambut perayaan. Kemeriahannya masih ada tetapi berlainan daripada tahun-tahun berikutnya, daripada tahun-tahun sebelum ini. Tetapi tradisi itu tidak kita lupakan. Tapi YB, itu adalah di peringkat kita bercerita tadi, YB menyatakan bantuan diberikan kepada peringkat DUN. Tapi kita nak juga beralih kepada peringkat Sabah, negeri Sabah itu sendiri. Sebagai YB sebagai pembantu Menteri Perdagangan dan juga Perindustrian Sabah, bagaimana kita tahu PKP-PKPB ini banyak menjejaskan industri-industri terutama sekali sektor ekonomi PKS itu sendiri. Jadi kita nak melihat kepada langkah ataupun jalan-jalan keluar dalam usaha kita membuka ekonomi secara beransur-ansur, tapi dalam masa yang sama juga apa idea-idea baru ataupun inovasi dan juga adaptasi normal baru yang boleh dilaksanakan di negeri Sabah itu sendiri dalam usaha memastikan bahawa tiada PKS ketinggalan menerima bantuan dan dalam masa yang sama perniagaan mereka dapat berjalan seperti biasa, seperti tempoh sebelum PKP itu dan memastikan bahawa tiada PKS gulung tikar. Itu apa cerita dia, YB? Okey. Seperti yang kita sedia maklum bahawa pada peringkat permulaan PKP ini diadakan, hampir semua perniagaan terpaksa diberhentikan. Tapi pada itu saya sebagai pembantu menteri yang bertanggungjawab ke atas keusahawanan, saya bersama-sama rakan-rakan dalam kementerian telah mengadakan beberapa program. Salah satunya adalah program Usahawan Bangkit. Program Usahawan Bangkit ini adalah hasil kerjasama di antara SEDCO ataupun Perbadanan Ekonomi Negeri Sabah dengan kerjasama PKNS, di mana program Usahawan Bangkit ini adalah kita melatih usahawan-usahawan kita, terutamanya dalam peringkat IKS, mengadakan kursus perniagaan secara online, dan ianya telah diadakan sebanyak 2 kali pada bulan Mei lepas, iaitu pada bulan puasa lah. So setakat ini sambutan yang diadakan adalah baik dan kita telah sekurang-kurangnya berjaya mengadakan satu ruang kepada IKS kita di negeri Sabah, dan saya telah mengarahkan dan semalam saya telah berhubung dengan pegawai yang bertanggungjawab supaya program ini dapat diteruskan bagi membolehkan memberi ruang kepada peniaga-peniaga kita untuk terus meneruskan perniagaan mereka seperti yang Syah kata tadi, agar mereka tidak gulung tikar. Dan begitu juga di pihak kerajaan negeri kita telah mengadakan beberapa bentuk bantuan, seperti contohnya bantuan pinjaman IKS. Kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah 12 juta ringgit, dan jumlah ini telah diletakkan di Sabah Credit Corporation, sebuah agensi kerajaan negeri Sabah, 12 juta ringgit. Dan on top of that, Sabah Credit Corporation sendiri telah menambah sebanyak 38 juta lagi untuk diagih-agihkan, maksudnya dalam bentuk pinjaman kepada peniaga-peniaga kita, dan interest ataupun faedah yang dikenakan adalah serendah 3.5%. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri juga telah mengadakan geran-geran untuk membantu IKS kita untuk digunakan bagi tujuan untuk membeli mesin-mesin perniagaan ataupun untuk upgrade perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Dan ini disalurkan melalui Jabatan Pembangunan Perindustrian ataupun kita kenali sebagai DIDR di sini. Dan selain daripada itu, kita juga melalui Sabah Credit Corporation mengadakan satu skim pinjaman mikro sejumlah 40 juta ringgit telah disediakan untuk tujuan ini, dan faedah yang dikenakan adalah serendah 12%. So saya berharap agar peniaga-peniaga kita dapat mengambil
peluang ini untuk memastikan bahawa kesinambungan perniagaan mereka itu berterusan, dan sama-sama kita berdoakanlah bukan sahaja negeri Sabah, malahan di seluruh Malaysia, supaya peniaga-peniaga IKS ini dapat meneruskan perniagaan mereka, kerana kita sedar bahawa sebahagian besar daripada ekonomi negara kita adalah sumbang oleh IKS ini. YB, kalau sebelum kita nak berhenti rehat seketika YB, mungkin satu soalan saya nak tanya kepada YB. Daripada insentif yang YB nyatakan sebentar tadi, mungkin YB ingin kongsi juga dari segi statistik ataupun data berapa banyak IKS ataupun PKS ini telah pun dibantu di seluruh negeri Sabah ini. Okey, mungkin saya tidak dapat tentukan pada masa ini, tapi sekarang ini dia sedang ongoing. Dan kita telah mengeluarkan juga, dan saya sendiri yang datang kepada saya sendiri pun memang ramai. Dan alhamdulillah saya yakin ramai yang dapat dapat manfaat daripada skim-skim yang kita adakan. Dan insya-Allah sekiranya benda ini dapat dapat membantu, dan saya tidak ada, I'm not hesitate lah untuk mencadangkan kepada kerajaan negeri supaya bantuan ini dapat diteruskan dan mungkin ditambah lagi lah, supaya ianya dapat meliputi ke semua penduduk di Sabah ini. Okey, baiklah. YB jangan ke mana-mana kerana kita banyak lagi nak bincangkan. Sebagai contoh, pelan pemulihan ekonomi jangka pendek untuk tempoh Jun hingga Disember 2020 akan dibentangkan tidak lama lagi, dan kita nak melihat kepada idea dan juga inovasi serta pendapat yang boleh dilontarkan ke dalam pelan tersebut sebentar lagi. Justru itu kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Afizal Zaman. Kita dalam segmen Realiti Rakyat di mana kita bawakan YB Azhar Datuk Matusin, merupakan adun Karambunai yang juga merangkap pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian di Sabah. YB, masih di talian bersama kita. Baik YB, tadi kita dah bercakap di peringkat DUN Karambunai sendiri dan juga di peringkat Sabah dan di peringkat kebangsaan pula, kita akan menyaksikan ataupun kita telah pun menyaksikan pelbagai inisiatif dijalankan oleh kerajaan, termasuklah menyalurkan bantuan perhatian nasional, dan kita juga bakal menyaksikan dari segi menjelang kepada pembentangan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang akan memberikan pendekatan. Terdapat 4 matlamat utamanya, iaitu mestilah tangkas dan dinamit, kerjasama sektor awam swasta yang diutamakan, komunikasi menyeluruh dan capaian meluas, pendekatan berdasarkan data, dan melihat kepada matlamat utamanya iaitu tangkas dan dinamit, iaitu bermakna pelan tersebut mempunyai ataupun mampu diperbaiki dan diperhasui secara berterusan mengikut keperluan semasa dan situasi tidak menentu atau unprecedented sepanjang tahun 2020 ni. Apa yang diharapkan di peringkat negeri Sabah ke atas kerajaan pusat? Mungkin ada insentif yang diinginkan sendiri. Terima kasih Fizi. Seperti yang kita sedia maklum bahawa yang penting bagi kita pada masa ini adalah untuk menjana semula ekonomi. Jadi untuk menjana semula ekonomi itu kita perlukan satu insentif ataupun skim yang dapat membantu terutamanya pengusaha-pengusaha IKS kita ni, kerana mereka ini adalah penyumbang besar dalam ekonomi negara kita. Dan untuk menjana semula ekonomi itu kita perlukan satu support, artinya support dari segi daripada kerajaan dan juga daripada rakyat. Dan di mana rakyat ini mereka perlu kuasa membeli itu. Tanpa kuasa membeli daripada rakyat, ekonomi tidak akan berjalan. Jadi untuk tujuan itu, bukan sahaja insentif itu kepada peniaga. Kita perlu juga
beri perhatian kepada rakyat ini untuk memastikan bahwa kuasa membeli itu sentiasa ada. Tanpa kuasa membeli tidak akan walaupun kita perniagaan itu dapat dihidupkan semula, produk-produk dapat dihasilkan, tapi tanpa kuasa membeli ekonomi itu tidak akan kita dapat trigger. Jadi ini penting. Saya berharap di peringkat persekutuan kerajaan dapat melihat kepada perkara ini. Contohnya dari segi gaji, insentif-insentif lain, cukai dan sebagainya perlu diambil perhatian. Sebab saya yakin bahwa pandemik ini tidak akan hilang dalam masa sebulan dua, mungkin akan berlanjutan sehingga ke tahun depan. Dan di pihak kerajaan juga kita perlu lihat ekspor kita ke negara luar, di mana kita akan jual produk-produk kita. Kuasa membeli itu, seperti kalau kita lihat di Amerika sendiri pun menghadapi masalah, dan kita perlu mengalih pandangan kita kepada negara-negara lain, contohnya kepada China yang mempunyai kuasa membeli yang kuat. Dan kalau kita lihat di sekitar sendiri pun masih belum belum begitu stabil. So yang penting kuasa membeli di peringkat rakyat kita. Wabi, saya ingin menyentuh kepada inisiatif ketiga, iaitu komunikasi menyeluruh dan juga capaian meluas dalam pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang akan diumumkan tidak lama lagi. Rakyat dan juga sektor perniagaan harus meyakini pelan ini agar semua dapat memainkan peranan masing-masing untuk menjana semula ekonomi Malaysia dalam usaha, dan juga kerajaan akan pastikan komunikasi dilakukan secara berterusan dan juga ketelusan, keterbukaan itu adalah penting untuk jayakan inisiatif yang ketiga ini. Jadi pada pendapat YB, bagaimana komunikasi itu dapat memainkan peranan penting dalam usaha untuk memastikan ekonomi negara, terutama khusus di Sabah itu dapat dikembangkan, dan kita sekarang ini berada dalam fasa pelan ekonomi itu dibuka secara beransur-ansur, tetapi memberikan satu jalan kepada IKS, PKS memastikan perniagaan mereka berterusan dan juga mampan. Fizi, maaf, saya kurang faham. Maksudnya komunikasi dari segi apa itu? Komunikasi dari segi macam keluasan capaian internet, komunikasi secara menyeluruh, mencapai keseluruhan di negeri Sabah itu, dalam usaha bukan saja kepada rakyat tapi juga kepada perniagaan-perniagaan tu. Ya, saya melihat perkara ini secara menyeluruh. Secara menyeluruh, kalau di negeri Sabah ini, mungkin kalau di bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, mungkin benda ini boleh dilaksanakan dengan baik. Tapi saya amat risau dengan kawasan-kawasan luar bandar, contohnya di kawasan pedalaman, di mana infrastruktur ataupun capaian internet ini masih terlalu jauh ketinggalan. Bukan saja dari segi perniagaan, kalau kita ambil contoh dari segi pendidikan, contohnya saya sentuh sedikit lah ya. Contohnya bila PKP ini diadakan, pihak sekolah contohnya paksa mengadakan pembelajaran secara online. Tapi masalahnya, ada dua masalah yang timbul di sini. Mungkin kita boleh relate dengan perniagaan lah. Satu adalah capaian internet itu sendiri. Ia belum meluas di negeri Sabah ini. Dan kedua, infrastruktur ataupun dipanggil hardware. Jumlah penduduk yang memiliki komputer riba misalnya masih terlalu jauh ketinggalan di Sabah. Dan perkara ini memang sudah lama kita alami masalah ini, dan contohnya anak-anak sekolah kita sendiri bermasalah, tidak dapat mengikuti pelajaran dengan berkesan. Dan begitu juga kalau kita lihat dari segi perniagaan, peniaga kecil di Sabah ini masih jauh ketinggalan dari segi itu. Contohnya kalau di Sabah ini kita ada satu pasar raya, kita panggil Tamu. Tamu ini peniaga-peniaganya memang bukan peka IT, dan mungkin agak sukar bagi mereka lah. So satu usaha perlu diadakan
agar satu bantuan dari segi infrastruktur perlu diadakan dan capaian internet itu sendiri di negeri Sabah ini. Sabah ini luas. Sabah ini seluas separuh daripada Semenanjung saya rasa. Dalam erti kata lain, peralihan kepada ekonomi digital yang sekarang ini semakin mendapat tempat yang meluas ketika pandemik COVID-19 ini agak sukar untuk dilaksanakan lah kan? Ya, kesedaran itu memang ada. Kesedaran itu memang ada, tetapi tidak menyeluruh. Masih ramai yang kita di sini ini masih jauh ketinggalan dari segi itu. Dan saya harap pihak kerajaan terutamanya MC ya dapat melihat perkara ini, dan perkara ini bukan baru, dari dulu lagi. Sebelum ini, beberapa tahun dulu lagi. Baik, itu dia besar harapan daripada YB Azhar, Dato' Matusin melihat kepada dari segi capaian internet dan juga dari segi insentif-insentif untuk kita membantu PKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara pada ketika ini. Dan untuk itu terima kasih YB Azhar, merupakan adun Karambunai yang juga merangkap pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah yang banyak berkongsi mengenai masalah isu di Sabah dan juga di Karambunai, dan juga apa agaknya insentif-insentif yang wajar dipertimbangkan oleh kerajaan melihat kepada pelan pemulihan nanti. Dan untuk itu Uni Pagi segmen Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.